Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana.
Okey, dan malam ni kita akan buat sesi Pillow Talk with Nizam Malik. Okey, malam ni saya nak kongsikan apakah 10 perkara yang saya pelajari pada tahun 2020. Okey, alright. So, saya rasa ini adalah kesempatan. Okey, saya rasa ni Facebook Live saya yang pertama kot. Ke tak? Tak ingat dah. Okey, saya rasa Facebook Live saya yang terawal kot dalam tahun 2021 ni. Okey, saya rasa yes. Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini juga untuk ucapkan selamat tahun baru 2021 sekali lagi. Saya rasa tak terlambat untuk saya ucapkan. Alright, dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, dan sekarang pun musim hujan. Hujan tak berhenti-henti. Okey, siang dan malam. Okay, dan ada tempat yang telah pun dilanda banjir. Jadi kita doakan sama-sama supaya keadaan akan bertambah baik. Okay, dan siapa-siapa yang terkesan, okay, semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton sesi live video ini, anda ada masa dan kelapangan, okay, boleh berinteraksi dengan saya, say hi dekat ruangan komen. Adakah line internet kita okay? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Okay, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Saya nak berinteraksi dengan anda. Dan apa kata anda tolong saya, anda bantu saya untuk klik button share terlebih dahulu. Sebab malam ni, dalam sesi Pillow Talk with Nizam Malik, yang julung-julung kali saya lakukan, dah lama saya tak live malam rupanya. Okay, sebab sibuk. Sebelum ni sibuk, jadi sekarang ada masa sikit. Malam ni saya ada masa sikit untuk saya go live bersama dengan anda semua, follower saya di Nizam Malik page. Okay, dan saya nak kongsikan dengan anda 10 perkara yang saya pelajari pada tahun 2020 yang mana menjadi satu pengajaran kepada saya. Okay, dan for sure juga saya nak kongsikan kepada anda supaya anda dapat sedikit input ataupun ilmu, okay, yang boleh anda gunakan dalam kehidupan anda, especially pada tahun baru kita ini, tahun 2021. Okay, so siapa yang bersama dengan saya ni, saya nak bacalah nama seorang-seorang. Alright, kita ada Mizidi dan Share, Sifu, Yan, clear dan jelas. Perunding Emas, Assalamualaikum Tuan, selamat tahun baru juga Tuan, selamat tahun baru. Nur Azian Jamil, okay, clear. Muhammad Samsudin Muda, suara jelas. Siti Nur Aziz, hai. Mark Eli, hai. Yati Jakpa, hai, jelas Tuan Nizam Malik. Kamariah Basirun, hai, okay. Sarinah Zakaria, line clear. Linda Wati, selamat tahun baru semua, semoga tahun 2021 ni membawa kejayaan dan barakah untuk kita semua. Alright, so terima kasih. Ingatkan ramai yang tak follow sesi live saya malam ni. Rupanya ramai juga. Sekarang kita dah ada 206 viewers. Apa kata anda klik button share lagi, klik share banyak-banyak ke wall Facebook anda, ke grup-grup yang anda join. Okay, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita akan dapat bersama dengan kita dalam sesi live pada malam ini. Okay, alright. Wan Saham, hai, baik Tuan. Fazil Ahmad, hai. Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki, jelas dan share. Muhammad Sadam, Assalamualaikum Tuan, wajah berseri-seri, apa rahsianya? Line okey Tuan, wajah berseri-seri sebab kita ceria, sebab kita sihat, Alhamdulillah, kita syukur. Semuanya baik-baik di sini. Jadi kita kena berada dalam keadaan yang ceria. Okay, alright. So, saya harap anda juga berada dalam keadaan ceria di sana dan sentiasa senyum. Siapa yang tahun 2020 dah berakhir, masuk tahun baru, umur pun dah semakin meningkat. So siapa yang nak nampak muda, tips daripada saya adalah kena senyum setiap masa. Okay, so kena senyum setiap masa. Kalau stres apa-apa pun senyum dulu. Okay, sebelum buat apa-apa senyum dulu. Bangun tidur senyum dulu. Okay, tengok phone senyum dulu. Tengok live sambil senyum. Okay, so itulah rahsia macam mana nak ada wajah yang berseri-seri. Kita kena happy dengan live kita. Kita jangan bersedih-sedih terlalu lama. Okay, sebab live ni ada ups and down, tetapi insyaAllah sentiasa ada peluang baru di hadapan kita. Okay, okay, alright. Faizal Saham Masri pun ada join sesi live ni. Terima kasih. Faiz Abdullah, Assalamualaikum Tuan. Muhammad Rifai, Kai, salam Sifu. Maz Alias Kunita, Assalamualaikum Tuan Nizam, clear Tuan. Okay, right, terbaik. Terima kasih kerana respon. Mizidi, doakan saya berjaya 2021 Sifu, ambil berkat ilmu, insyaAllah.
Alright, tahun 2020 kita dah ramai student kita yang buat profit 5 angka. Okay, kita doakan tahun 2021 ni tahun yang memberikan kita profit 6 angka pula. Okay, alright, so insyaAllah kita doa banyak-banyak. Kita doa sama-sama. Okay, alright. Ramai yang bersama dengan saya ni. Terima kasih kerana tulis di ruangan komen. Nisa Rule ke nama ni? 5 Cell. Semoga esok tersenyum dengan hasil profit yang untung-untung. Betul tu. Kita dah tunggu lama pasaran saham tutup. Sempena tahun baru ni. Jadi yang bestnya pasaran saham Bursa Malaysia dah breakout dan berada dalam mode correction. Okay, dan hopefully dia terpantul naik semula dari RBS dan kita boleh buat profit yang banyak dalam pasaran saham. Okay, so berapa ramai daripada anda nak buat profit dalam saham? Berapa ramai daripada anda nak follow saya untuk belajar cara buat duit dalam saham, cara untuk buat kajian saham yang berprestasi tinggi? Okay, dan saya nak share di akhir sesi live nanti apakah fokus saya dalam tahun 2021 ni. Okay, saya nak kongsikan dengan anda apakah yang menjadi tumpuan saya, apakah fokus saya. Siapa nak tahu fokus saya, pastikan anda bersama dalam sesi live ini. Saya akan spend masa lebih kurang setengah jam ke mungkin 1 jam. Selalu kalau saya cakap nak live setengah jam je, dia jadi 1 jam. Okay, so kita spend lebih kurang 1 jam bersama dengan saya. Boleh ke? Boleh semua? Okay, alright. Ikmal Syukri, doakan saya tuan dapat kumpul modal ikut kelas tuan. Okay, alright, saya doakan anda boleh join program-program kita. Alright, Putra Nur Shahlam. Saya Putra hadir. Okay, right. So, ni tim Saham Mastery kita yang baru ni. Alright, so terima kasih kerana join sesi live. Okay, dan nanti kita akan perkenalkan. Kita akan ada sesi live memperkenalkan tim baru Saham Mastery. Okay, so nantikan dalam hari esok ataupun lusa kita akan ada sesi live. Okay, alright. Putra Nur Shahlam, sifu hebat di Malaysia. Tak ada hebat-hebat lah. Biasa-biasa je kita. Okay, alright. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Kita berikan manfaat kepada lebih ramai orang. Okey, dan semoga kita dapat bantu lebih ramai orang untuk capai tahap kewangan yang baik melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, alright. So, terima kasih kepada anda yang klik button share. Kalau boleh kita nak touch 500 views malam ni, bantu saya klik button share sambil anda mendengar saya. Saya nak kongsikan dengan anda 10 perkara yang saya belajar pada tahun 2020. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu saya belajar? Okey, saya melihat balik tahun 2020 saya. Sepanjang tahun yang berlalu bagi saya terlalu pantas. Okay, macam tak sedar tiba-tiba tahun 2020 dah berakhir. Terlalu cepat masa berlalu. Okay, jadi saya recall balik apa yang terjadi pada tahun 2020 dan kalau boleh saya nak kongsikan dengan anda apakah 10 perkara yang saya pelajari pada tahun 2020 dan kenapa topik ini saya nak kongsikan dengan anda malam ni sebab ia adalah assignment saya sebenarnya. Mentor saya suruh buat. Okay, saya ada mentor tau. Okay, mentor saya suruh listkan apakah 10 perkara yang saya belajar. Okay, dan menjadi pedoman saya apabila masuk ke tahun 2021 ni. Okay, jadi semoga ianya bermanfaat dan jom kita teruskan sesi kita pada malam ini. Okay, alright. So, yang pertama. Okay, apakah yang saya pelajari? Ada 10 perkara dan saya nak share dengan anda nombor 3 penting. Okay, jangan miss nombor 3, point nombor 3. Nombor 5 pun penting, nombor 6 pun penting. Nombor 8 sentiasa sangat penting. Okay, dan yes, itu nombor 8 penting. Nombor 9, 10 pun penting juga. Okay, dan di akhir sesi live nanti saya akan kongsikan dengan anda apakah yang menjadi fokus saya pada tahun 2021. Okay, alright, so kalau dah ready, jom kita teruskan, boleh? Muhammad Ibtisam, doakan saya berjaya dalam saham. Malam ni saya masih latih diri buat kajian saham yang tuan ajar di modul PSM. RHB Trade Smart saya baru siap Rabu lepas. Ni semua nak minta saya doakan ni. Okay, alright. Kita doa sama-sama. Okay, alright. So, apa yang saya nak katakan? Poin yang pertama. Okay, so apakah perkara yang saya belajar dalam tahun 2020? Okay, nombor 1, apa yang saya belajar adalah anything can happen in life. Okay, anything can happen in life. Anything can happen in the stock market as well. Okay, so tuliskan dekat ruangan komen. Nombor 1 adalah anything can happen in life. Apa sahaja boleh berlaku dalam kehidupan ini. Okay, so seperti yang kita tahu tahun 2020, perkara yang kita tak duga boleh berlaku. Okay, so pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 sebenarnya dah start havoc tentang COVID-19. Saya percaya semua tahu. Okay, dan pada bulan Mac, 18 Mac 2020, kita kena lockdown. Okay, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan PKP pada waktu tersebut yang menyebabkan kita semua terkurung di rumah. Okay, terkurung di rumah
Tak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana keadaan kita terpaksa lockdown. Okay, tidak ada perperangan berlaku tetapi semua orang terpaksa duduk dekat rumah, tak boleh keluar. Okay, so tak boleh travel keluar negara juga. Okay, dan ini adalah perkara yang menjadi sesuatu yang fenomena di seluruh dunia. Okay, tempat yang dikunjungi setiap hari, setiap musim di Mekah dan Madinah juga suram, juga kosong, sepi, sunyi, because of tamparan COVID-19. So apa yang saya belajar pada tahun 2020, yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda adalah anything can happen in life, anything can happen in the stock market as well. Dan tak mungkin adalah mungkin. Ramai orang cakap tak mungkin lah. Dulu kalau kita cakap kat Johor Bahru, orang Singapura masuk ke Johor Bahru pergi berbelanja dekat JB lah, menyebabkan harga barang naik. Kemudian orang Malaysia pula pergi kerja dekat Singapura. Setiap hari jam pack dekat CIQ JB because of orang pergi kerja, balik kerja setiap hari. Dan kita takkan pernah imagine benda tu akan terhenti. Tak pernah terfikir border akan ditutup. Dan ramai orang kehilangan kerja. Kita tak pernah fikir keadaan seperti itu. Tetapi tahun 2020 apa yang saya belajar adalah apa sahaja boleh berlaku, dan inilah hakikatnya. The fact of life. This is the fact of life yang perlu diterima hakikatnya. Jadi pengajaran yang sangat besar yang kita belajar pada tahun 2020, saya percaya anda semua belajar adalah the impossible is possible. Benda yang tak mungkin boleh berlaku. Kita takkan pernah percaya, tetapi inilah benda yang berlaku, dan starting daripada sini kita kena terima keadaan apa sahaja boleh berlaku dekat luar sana. Yang besar boleh jadi kecil, yang kecil boleh jadi besar, yang tinggi boleh jadi rendah, yang rendah boleh jadi tinggi. Anything can happen in this life. So banyak benda yang berlaku yang menyebabkan kita perlu reflect balik tentang cara kita berfikir. So nombor satu, belajar untuk menerima apa sahaja boleh berlaku dalam kehidupan ini, dan adakah kita ready untuk menghadapinya. Alright, so terima kasih kepada yang komen nombor satu point saya. Kois, anything can happen in life. Muhammad Wira, apa pun boleh berlaku dalam hidup. Betul tu? Syed Idrus Al-Sagaf, anything can happen to my life. Dina Talib, Assalam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syed Idrus Al-Sagaf, hope great changes in year 2021, insyaAllah. Alright. Ramai yang komen rupanya. Right. So, terima kasih kepada anda yang fokus tulis komen. Dan bila anda tulis komen, sebenarnya anda akan membantu rakan-rakan kita yang baru je join ni tengah cerita apa ni. Jadi anda tulis dekat ruangan komen. Nombor satu point kita adalah anything can happen in life. Jadi itu perkara yang saya belajar pada tahun 2020, di mana selalu kita cakap tak mungkin lah, takkanlah. Benda tu kita kena buang daripada kamus hidup kita, sebab anything can happen dan kita kena ready to face it. Boleh tak semua? So itu adalah point saya yang pertama. Ada 10 point semua malam ni. Jadi saya nak pergi cepat sikit. Bolehkah kita laju sikit? So pastikan anda klik button share. Ajak ramai-ramai kawan-kawan kita dengar apa yang saya belajar pada tahun 2020. Semoga ianya memberi panduan dan juga pedoman kepada anda. Sama-sama kita belajar. Dan hopefully perkongsian ini memberikan manfaat dan memberikan anda inspirasi untuk mulakan tahun baru 2021 anda ni dengan lebih baik lagi. Boleh? Ibnu Awang, ada hikmahnya. Betul tu? Raub Singkel, padulah Tuan Nizam. Ini saya punya kawan sekerja ni, ex office mate ni, Raub Singkel. Apa khabar? Sihat ke? Dah lama kita tak jumpa. Alright, Muhammad Zakrimi, terbaik komen. Ikmal Syukri, boleh tuan. Hanif Syirwan, terpadu. Muhammad Zakrimi, terbaik tuan. Ni lagi sekali. Umi Yatun Khatijah, anything can happen in life, ready to face it. Betul tu. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, jom kita teruskan dengan kedua. Apakah perkara yang saya belajar? Saya ambil masa tau sebenarnya sepanjang hari ni untuk fikirkan apa yang saya belajar pada tahun 2020, dan saya plan nak share dengan anda malam ni. So saya akan berikan yang terbaik apa yang saya mampukan dalam sesi live ini, supaya kita dapat manfaat bersama. Nombor 2, apakah poin yang kedua? Yang kedua adalah kita kena adapt to survive. Sebab
Apabila anything can happen in life, dia akan berlaku perubahan dalam hidup kita. Okay? So, kita akan jadi tak relevan bila kita tidak boleh adapt dengan perubahan yang berlaku. Okay? So, kalau kita tak boleh adapt, kita tak being flexible, okay? Jadi kita akan struggle untuk survive. Okay? So, tahun 2020 ni, okay, yang lepas ni, banyak perkara yang berubah, okey, secara drastik, dia berlaku secara cepat, okey. Jadi berapa cepat kita adapt akan menentukan kita survive ataupun tidak. Ramai orang dia hidup dalam keadaan yang rigid. Dia berhidup dalam prinsip dia. Dia hidup dalam perfectionism, okey, yang menyebabkan dia tak boleh nak adapt kepada keadaan. Okey, so siapa yang berjaya adapt dengan cepat, maka dia akan survive. Okay, walau apa pun yang berlaku di luar sana. So, karakter yang perlu ada dalam diri kita adalah being flexible to adapt to situation. Okay, so ni penting ni. Ini yang saya belajar ni. Macam mana kita nak melalui situasi-situasi yang sukar macam ni. Kalau kita boleh adapt, maka insyaAllah kita boleh melalui keadaan tersebut dengan lebih baik. Kita sebut survive the situation. Okay, alright. So, adakah persoalannya, adakah anda being flexible? Adakah anda being adaptable to situation? Okay, so itu adalah persoalan yang anda perlu reflect kepada diri anda. Kalau anda nak reflect lah. Kalau anda nak tengok balik apa yang berlaku pada tahun 2020, adakah anda respon dengan cepat pada perubahan yang berlaku dekat luar sana? Ataupun anda start complain terlalu banyak? Okay, ramai orang dalam bila sesuatu tu berlaku, dia tak suka keadaan tu, dia complain tak habis-habis. Tetapi ada orang yang dia fikir macam mana dia nak lalui keadaan tu dengan cepat, okay, supaya dia boleh survive. So, anda kena change your mindset untuk adapt the situation. Okay, so ini macam mana kita nak melalui situasi sukar, dan situasi sukar macam ni mungkin berlaku lagi. Okay, dan mungkin berlaku perkara yang sama ataupun berlaku benda lain yang kita tak jangka. Tetapi berapa cepat kita adapt akan menentukan kita survive ataupun tidak. Okay, setuju tak dengan saya? Okay, kalau anda setuju, komen setuju. Okay, dan anda boleh juga tuliskan pandangan anda. Saya nak juga respon daripada anda. Okay, so that kita dapat manfaat daripada sesi live ini. Ada juga interaksi daripada anda, ada input daripada anda juga. Okay, alright. Malik Leman, salam tuan. Betul tu, tak sangka tak diduga COVID melanda. Ada hikmah semua atas ketentuan ilahi. Betul tu, ada banyak hikmahnya kalau kita boleh reflect balik semula. Okay, alright. Awan biru, macam mana nak trade saham? Trade saham nanti kita belajar. Malam ni kita pillow talk with Nizam Malik. Kita cerita inspirasi kejayaan. Kita belajar tentang macam mana nak muhasabah diri. Macam mana kita nak reflect balik tahun 2020 kita. Okay? Pasal saham, nanti kita ada sesi-sesi pasal saham. Pastikan anda jangan ketinggalan untuk dapatkan info daripada saya dan tim Saham Mastery. Okay? Alright. Muhammad Nur Adnin Ibrahim, being flexible and able to adapt to survive, being agile. Betul tu. Alright, Dina Talib, kita kena adapt to the situation, be flexible. Betul tu. Noraida Muhammad Syukri, setuju sangat tuan. J Yan, setuju tuan. Terima kasih kerana being my top fan. Amin Majid, setuju. Terima kasih kerana setuju. Alright, terbaik. Terbaik. Okay, alright. So, kalau anda setuju, anda rasa info yang saya kongsikan bermanfaat, klik button share. Share kepada seramai mungkin supaya ramai orang dapat semangat baru untuk tahun 2021. Dan insyaAllah, bila anda go through dengan saya 10 step ni, anda akan nampak apakah yang perlu anda buat supaya anda lebih bersedia untuk tahun 2021. Okay? Jadi, kalau anda student saya, bagus untuk anda tonton video ni supaya anda ada mindset yang sama macam saya. Anda ada persediaan yang sama macam saya untuk tahun 2021 dan kita akan go to the next level dengan lebih pantas lagi. Okay? Sebab ramai orang dia nak berjaya tetapi dia tidak bersedia. Dia tidak berada dalam keadaan bersedia dari segi mental ataupun dari segi fizikal dia. Dia tidak bersedia dari dua-dua keadaan tersebut. Okay, menyebabkan dia tidak boleh adapt ataupun being flexible to situation. Okay, jadi bila kita belajar sama-sama, kita berada dalam sesi perkongsian ilmiah macam ni, maka dia membentuk minda anda, membentuk semangat anda, membentuk kekuatan baru untuk anda, dan itulah yang saya cuba buat dalam Pillow Talk with Nizam Malik ni. Dan sesi ni julung-julung kali tau. Saya jarang dah buat sesi Pillow Talk. Okay, kalau saya ada masa, insyaAllah saya buat. So, malam ni ada masa sebab tu saya nak kongsikan dengan anda. So, kalau boleh minta anda stay sampai habis. Okay, dan
invite rakan-rakan anda. Klik button share banyak-banyak supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita, okey, pada malam ni, okey. So saya dah kongsikan 2 point, okey. Yang pertama adalah anything can happen in the stock market. Yang kedua adalah adapt and change to survive. Okay, adapt to survive kita sebut. Okay, adapt maksudnya bersedia untuk berubah. Okay, berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Okay, dia akan membantu anda untuk survive situasi yang mencabar inilah. Okay, tak boleh jadi rigid, tak boleh jadi perfectionist. Okay, kena being flexible. Okay, Bruce Lee cakap, be like water. Okay, be like water bermaksud being flexible kepada keadaan. Kita boleh adapt to the situation dan insyaAllah kita akan being good. Okay, boleh tak semua? Alright, Norizan Jaafar, tahun 2020 adalah tahun yang betul-betul mencabar dan saya ingin berjaya pada tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya dengan fokus pada income saham. Betul tu, insyaAllah. Alright, Syah KB, tindakan 200% tahun 2021. Okay, terbaik kepada anda yang komen. Okey, terima kasih kerana anda fokus, okey, dan terus fokus, okey. So yang ketiga ni poin penting yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ini, okey. Rugi sangat kalau anda tak stay dan dengar poin saya yang ketiga, okey. So poin saya yang ketiga, bagi anda yang menulis, terima kasih, tuliskan nota, okey. Alright, nombor 3, apa yang saya belajar pada tahun 2020 adalah lebih ramai jutawan lahir selepas berlakunya krisis. Okay, so bila berlaku economic crisis ke, anything happen, keadaan ekonomi gawat dan sebagainya, selepas sesi gawat tu jatuh macam tu, akan lahir jutawan baru dengan lebih cepat. Akan lebih ramai jutawan lahir, akan ada set of new millionaires akan lahir pada selepas krisis berlaku. Ini adalah perkara yang saya notice. Sebenarnya saya pernah dengar pasal benda ni. Lebih ramai jutawan lahir selepas krisis. Tetapi saya melihat sendiri pada tahun 2020, terlalu ramai jutawan baru lahir after krisis COVID-19 ni. Okay, percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, itulah hakikat yang berlaku. Selepas krisis berlaku, ramai kolaps tetapi ramai yang jadi jutawan juga. Lebih ramai jutawan lahir selepas krisis berlaku. Okay, so itu adalah perkara yang menarik yang ingin saya kongsikan. Dan yang menariknya juga adalah krisis akan berlaku dalam masa beberapa tahun. Okay, so ada research mengatakan economic crisis akan berlaku setiap 10 tahun, circle 10 tahun. Okay, tahun 1987 masa saya lahir. Kemudian 1997 selepas 10 tahun. Kemudian 2007. Okay, dan kemudian orang cakap 2017. Okay, tetapi lanjut sampai 2020 katanya lah. Okay, tetapi sebenarnya dalam masa krisis ni boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Okay, because of situation yang melanda. Okay, dan krisis tu boleh jadi lagi banyak berlaku. Frekuensi krisis tu boleh berlaku sangat-sangat banyak. Okay, dan itulah yang berlaku bila krisis tu berlaku. Dia akan drop everything, tetapi dia akan naik semula, dia akan bounce mula dengan cepat. Dan ketika tu, waktu tu ada orang yang bersedia untuk rembat peluang, akan berjaya mencapai tahap kewangan yang baik ataupun achieve status millionaire ataupun jutawan, okay, selepas krisis berlaku. Ini adalah apa yang saya belajar dalam tahun 2020 ketika krisis berlaku, jutawan-jutawan lahir dengan lebih ramai lagi. Okay, alright, so persoalannya adalah, adakah anda bersedia untuk menjadi jutawan? Adakah anda berada dalam circle untuk mencapai tahap status jutawan? Itu persoalannya. Okay, so bukan persoalan siapa yang jadi jutawan, tetapi persoalannya siapa yang persiapkan diri dia untuk menjadi jutawan sekiranya krisis berlaku. Okay, dan insyaAllah dalam poin-poin saya yang seterusnya nanti, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana jutawan boleh lahir pada ketika krisis berlaku, selepas krisis berlaku. Nanti saya akan sharekan beberapa poin yang akan buatkan anda faham kenapa jutawan lebih ramai lahir pada tahun ataupun krisis ketika selepas krisis, ekonomi krisis berlaku. Okey, boleh tak? Okey, Ikmal Syukri, ya tuan, 10 tahun. Nur Hisham Nordin, krisis setiap 10 tahun. Okey, Ikmal Syukri, lebih ramai jutawan lahir selepas krisis. Muhammad Zaki Yaakob, yes. Okey, Cikgu Hisham, semoga semua yang mendengar live ni akan jadi the next jutawan, insyaAllah, amin. Okey, right.
Alright, Muhammad Nur Adnin Ibrahim, lebih ramai jutawan terhasil selepas berlaku krisis. Okay, kena sentiasa bersedia untuk ambil peluang, grab the opportunity. Okay, alright. So, itu hakikatnya. Tetapi masalah ramai orang tak bersedia ketika krisis berlaku sebab dia fokus kepada masalah, fokus kepada krisis sehingga dia lupa untuk macam mana nak persiapkan diri dia untuk grab opportunity. Sebab opportunity ni tak nampak. Okay, cuma orang yang bersedia sahaja akan nampak peluang dan boleh menjadi jutawan. Okay, ataupun kalau tak capai jutawan pun akan berada dalam tahap kewangan yang lebih baik. Okay, sebenarnya ketika ramai orang collapse dari segi kewangan, akan ada orang yang grow dengan lebih cepat lagi. Okay, alright. So contoh yang saya boleh lihat, saya boleh katakan dalam pelaburan saham, contohnya kaunter Top Glove. Ketika semua majority businesses collapse dalam bursa Malaysia, Top Glove naik mencanak macam ni. Okay, dari segi bisnes dan juga harga saham dia. Counter HLT juga naik mencanak. Okay, dalam bisnes dia dan juga harga saham dia. Okay, so itu salah satu contoh di mana company-company macam ni mendapat limpahan rezeki ketika krisis berlaku. Sebab permintaan yang meningkat untuk glove dan juga face mask. Okay, jadi mereka mendapat manfaat tersebut. Okay, so adakah kita bersedia untuk berada dalam keadaan itu? Ataupun kita sekadar melihat sahaja dari tepi padang. Okay, so itu adalah persoalannya. Okay, boleh tak semua? Alright, saya nak baca sikit komen anda. Muhammad Nazri bin Baharum, musim COVID jumpa WSM, Tuan Nizam Malik terbaik. Walaupun newbie dalam tempoh di coach, patah balik mula dari start. Premier sekarang tengah bersabar tunggu 3 counter Warren bangun dan kalau masih ada peluru, pasti saut lagi waktu-waktu overshoot ni. Jangan takut candle merah. Okay, alright. Kasih ilahi, starting nak buka CDS RHB investment sebelum join PSM. Boleh, alright. Alright, sejadah usang boleh. Muhammad Mat Ali Mamat boleh tuan. Shashi Haran. Okay, boleh tuan. Mansur Makdan, setuju tuan. Yo Nizam, boleh tuan. Okay, right, terbaik. Terima kasih kepada anda yang klik button like dekat tepi ni. Yang klik button love. Okay, ianya memeriahkan sesi live saya pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi bersama dengan saya dan memeriahkan sesi ini. Okay, alright. Muhammad Wira, lebih ramai jutawan lahir tanpa diduga selepas krisis. Sebenarnya bukan tanpa diduga, tetapi sebenarnya boleh diduga. Okay, ketika berlakunya krisis, everything drop, masa tu peluang banyak. Terlalu banyak peluang. Okay, saya pun ada melihat banyak peluang dari sektor property. Okay, contohnya property, cukai RPGT dimansuhkan. Tak pernah fikir cukai RPGT dimansuhkan. Waktu-waktu macam ni dimansuhkan. Okay, dan tahukah anda ketika tempoh PKP tahun lepas pada bulan 6, pada bulan 5, bulan 6, 7, 8, 9 sampai Disember, sebenarnya jualan kereta meningkat berkali ganda. Kereta Proton meningkat jualan, kereta Honda meningkat jualan, kereta Toyota meningkat jualan, kereta Mercedes meningkat jualan. Saya pun ada beli 2 biji kereta Mercedes. Okay, so apa yang berlaku adalah di sebalik daripada apa yang kita lihat dekat luar sana, everything susah, everything orang struggle, sebenarnya ada golongan yang mendapat manfaat daripada krisis. That's the problem. Okay, tapi kalau kita tidak berada dengan dalam knowledge tersebut, maka kita akan miss the opportunity. That's the problem. Okay, alright. Nanti saya akan sharekan dengan anda macam mana anda boleh nampakkan peluang-peluang tersebut. Okay, alright. Okay, so that's point saya yang ketiga. Apakah 10 perkara yang saya belajar pada tahun 2020? So yang keempat, apakah yang saya nak kongsikan dengan anda yang saya belajari dalam tahun 2020 ialah lakukan apa yang anda minati dan jadikan ia wang yang banyak. Okay, saya ulang sekali lagi. Lakukan apa yang anda minati dan jadikan ia wang yang banyak. Okay, so apa yang saya nak kongsikan adalah anda tidak akan jadi kaya jika anda buat perkara yang anda tidak minati. Okey, kalau anda buat benda yang anda tak suka, anda tidak akan jadi kaya. Okey, anda akan susah sangat nak jadi kaya. Okey, anda susah nak bina pendapatan yang baik. Okey, alright. Tetapi anda akan jadi lebih mudah kaya bila anda lakukan sesuatu yang anda minati dan anda ada passion towards it. Okey, so saya melihat pada tahun 2020 ni, ketika ramai orang struggle dalam kehidupan,
Tetapi ramai yang survive dan buat dengan lebih baik lagi pada tahun 2020 adalah mereka yang lakukan sesuatu yang mereka minat. Okay, mungkin mereka tak tahu mereka minat sebelum ni, tetapi mereka cuba ceburi dan mereka buat dengan minat, dan dari situ mereka mendapat peluang yang tak pernah mereka impikan ataupun mereka fikirkan sebelum ni. Okay, bermaksud bila kita buat benda yang kita minat, okay, kita akan ada peluang-peluang yang lebih baik lagi akan datang untuk kita, dan kita boleh grow dengan lebih baik lagi. Okay, saya melihat dalam bidang muzik, orang yang betul-betul minat muzik, orang yang betul-betul passion about music, masa ni mereka survive, mereka lebih melonjak, mereka ada lebih ramai fans. Okay, begitu juga orang yang dalam mungkin bisnes business fashion. Okay, orang yang business fashion pun grow juga. Okay, because of apa yang mereka buat tu adalah passion mereka. Okay, ada orang juga berjaya dalam apa-apa yang mereka lakukan tetapi yang mereka minat. Contohnya pelaburan saham. Orang yang betul-betul minat pelaburan saham, saya melihat ya, student-student saya yang berjaya buat profit dalam saham, mereka ni minat, betul-betul minat. Mereka belajar buat kajian saham, mereka betul-betul buka chart dan study. Mereka ni orang-orang yang berjaya dalam apa yang mereka buat. Sebab mereka buat bukan sebab duit, tetapi mereka buat sebab minat untuk menguasai ilmu saham tersebut, yang menyebabkan mereka mencapai result yang mereka mahukan. Sebab saya selalu pesan dekat dalam program saya, bila anda lakukan sesuatu dengan minat, anda akan cari jalan untuk lakukannya dengan betul. Bila anda lakukannya dengan betul, insya-Allah the money will come. Okay, saya ulang sekali lagi. Bila anda lakukan sesuatu dengan minat, anda akan cari jalan untuk lakukannya dengan betul. Bila anda lakukannya dengan betul, maka the money will come. InsyaAllah money will come. Okay, alright. So sangat penting untuk anda mencari apakah minat anda, apakah passion anda, apa yang anda suka. Alright, dan buat benda yang anda suka, maka anda akan berjaya, insya-Allah. Okay, alright. So masalah ramai orang adalah dia tak tahu apa yang dia suka. Dia tak tahu apa yang dia bagus, apa yang dia passionate about. Sebab tu anda kena start mencuba. Anda start mencuba. Jangan takut untuk mencuba, untuk explore yourself, untuk unlock your potential. Okay, dalam setiap orang ada potensi yang kita tak tahu. Okay, tetapi kita susah nak unlock potensi diri kita, kita suka nak congkel bakat yang ada dalam diri kita kalau kita banyak fikir negatif. Kalau kita banyak kata tak boleh, kita cakap kita ni introvert, kita cakap kita ni pemalu, kita cakap kita ni susah, kita banyak negatif. Itu yang menyebabkan kita tidak boleh moving forward. Apa benda yang kita minat tu akan terhenti, dia akan jadi suam-suam kuku sahaja. Okay, so apa yang penting yang ingin saya fokuskan kepada anda adalah belajar untuk kenal pasti apakah minat sebenar anda dan cuba lakukannya. Dan bila anda buat dengan betul, insya-Allah anda akan dapat kejayaan dari segi kepuasan diri anda dan juga insya-Allah dari segi kewangan. So itu adalah perkara yang saya ingin kongsikan dengan anda. Okay, alright. So kita dah berada dekat poin yang keempat ni. Okay, poin yang keempat, siapa yang dapat tangkap? Lakukan apa yang anda minati dan jadikan ia wang yang banyak. Okay, alright. Afidah, bila lakukan dengan minat, anda akan mencari jalan untuk lakukannya dengan betul dan duit akan datang dengan banyak, insya-Allah. Okay. Nur Azian Jamil, ya, masalah saya tak tahu apa yang saya minat dan apa passion saya. Tapi saya perlu berusaha kenal pasti apa passion saya. Okay, right. Sebab tu anda kena explore. Anda kena baca, anda kena start buat. Anda kena start cari kawan dalam bidang yang lain. Okay, untuk anda kenali diri anda, apakah kekuatan anda. Benda yang anda tak kuat, benda yang anda tak bagus, jangan anda fokuskan terlalu banyak. Okay, boleh buat tetapi just buat suka-suka. Tetapi cari kekuatan anda. Contoh, macam tim Saham Asri, saya nampak nama Faizal ni. Faizal dia bagus dekat dalam editing video. Dia bagus dalam fotografi, videografi. So, itu kekuatan dia. So, dia kena mahirkan diri dia, kena kuatkan diri dia, kena belajar lagi banyak lagi ilmu tentang videografi. Okay, buat dengan lebih baik lagi, bagi impact yang terbaik. Maka dia akan grow dari segi career dia dan juga dari segi pendapatan dia, for sure. Okay, so itu adalah benda yang kita kena buat. Bila kita nampak kekuatan kita kat mana, kita strike. Okay, so itu yang saya belajar pada tahun 2020. Kalau saya punya kekuatan, saya nampak kekuatan saya apa dan saya fokus pada kekuatan saya, maka saya akan dapat income yang lebih baik, for sure.
dan juga saya dapat satisfaction dalam hidup saya. Okay, so dia applicable kepada semua orang sebenarnya. Carilah apa yang anda minati, buat apa yang anda passion. Okay, dan jangan berhenti berusaha dalam apa yang anda buat. InsyaAllah anda akan berjaya dan lipat kali gandakan kehidupan anda ni jadi lebih baik, insyaAllah. Okay, boleh tak? Alright, Ikin Nur, Alhamdulillah mula trade Jun 2020, profit 8K, seronok dapat lebih dari ASB, belajar saham kena ada ilmu, betul. Alright, Haziq Rapi, buat sungguh-sungguh sehingga berjaya, buat dengan betul. Abs Me, unlock potential. Okay, alright, betul tu, okay. Alright, so terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya. Kita dah cover 4 point. Banyak ke banyak ni saya ajar ni malam ni, saya kongsikan, okay. Alright, sebenarnya saya kongsikan dengan anda, sebenarnya saya belajar juga. Dia sebenarnya bila saya tulis apa yang saya belajar, saya ada saya punya point saya tulis. Tetapi saya sebenarnya lebih banyak belajar bila saya share. Bila saya share dengan anda, bila saya berkongsi dengan anda. Dan sebenarnya dia buatkan saya lebih banyak berfikir tentang apa yang penting untuk saya fokuskan. Okay, dan apakah kesilapan-kesilapan yang sebelum ni saya buat, saya kena elakkan pada tahun 2021 ni untuk saya pergi ke next level, insya-Allah. Okay, dan exercise ni saya buat untuk student-student saya dalam Premier Saham Mastery. Okay, kita ada buat assignment untuk 10 perkara yang dia belajar. Mereka belajar dalam tahun 2020. So, mereka majority dah hantar assignment tersebut. Okay, dan insyaAllah bila mereka jelas dengan apa yang mereka belajar, mereka jelas dengan apa kesilapan mereka dan apakah sasaran mereka pada tahun 2021 ni, mereka akan bergerak dengan lebih cepat lagi. Okay, so berapa ramai daripada anda nak cepat? Berapa ramai daripada anda nak berjaya dengan lebih cepat lagi? Okay, komen saya dekat ruangan komen. Berapa ramai daripada anda dah tak nak lagi lalui keadaan yang sukar pada tahun 2020? Berapa ramai daripada anda nak jadi lebih berjaya dari segi kewangan? Nak tengok seperti orang lain berjaya dari segi kewangan, anda pun nak juga yang sama. So tulis komen saya dekat ruangan komen. Okay, dan insyaAllah kita doa sama-sama supaya anda ada tahun yang lebih baik pada tahun 2021 ni. Okay, alright, M. Kamal Arifin saya, Muhammad Hadi Abdullah saya, okay, Afidaha saya. Jangan segan untuk komen saya. Alright, kita dalam community, kita dalam page Nizam Malik ni, anda berada dalam page yang selamat, yang safe untuk anda share your thoughts, share your feelings. Okay, tulis dekat ruangan komen dan insyaAllah kita doa sama-sama anda berjaya. Okay, Rafidah Badiusman saya, Zashita Ilyas saya, Romzi Sani saya, alright, No Ikhwan saya. Tulis komen saya. Okay, alright, Katalia SD saya. Okay, alright. So, next, apakah yang kelima? Okay, tadi saya dah kongsikan yang keempat. Okay, so next yang kelima. So, apa yang saya nak kongsikan dengan anda yang kelima adalah very simple, saya selalu sebut juga, adalah jangan berputus asa. Okay, jangan berputus asa. Ini adalah benda yang saya belajar pada tahun 2020 di mana banyak dugaan yang kita hadapi, bukan sahaja pasal COVID-19, bukan sahaja pasal PKP, tetapi ada banyak dugaan yang kita hadapi pada tahun 2020. Saya percaya anda merasainya, saya juga merasainya. Terlalu banyak tekanan perasaan, terlalu banyak dugaan yang kita lalui pada tahun 2020. Okay, sangat-sangat sukar tahun 2020. Okay, kita menghadapi tekanan yang sangat kuat. Okay, dari segi fizikal dan juga mental. Mental kita ni sebenarnya yang diuji sebenarnya pada tahun 2020, dan yang paling penting yang saya belajar pada tahun 2020 adalah jangan give up. Okay, ramai orang bila dihadapi tekanan yang sangat kuat, masalah, dugaan, dia ketahui sesuatu benda yang dia tak sepatutnya tahu, okay, terbongkar segala rahsia yang tak sepatutnya, okay, semuanya benda-benda yang menyakitkan, semuanya hadir pada tahun 2020 ni, menyebabkan dia rasa nak berputus asa. Okay, dia terpaksa terima satu hakikat yang dia tak boleh terima, tetapi dia terpaksa lalui juga. Okay, yang menyebabkan dia terasa sangat-sangat pedih, sangat-sangat sakit. Okay, dan dia rasa give up. Ramai orang berada dalam situasi itu pada tahun 2020 sampai hampir hilang arah, menangis setiap hari, rasa down, tak boleh nak bangun. Okay, itu adalah ramai orang hadapi. Saya percaya tahun 2020 ramai orang hadapi situasi macam tu. Tetapi apa yang berlaku, okay, perlu dilalui. Jangan berputus asa. Okay, ini adalah perkara yang saya ingin sampaikan. Jangan pernah berputus asa
sebesar mana pun dugaan yang kita hadapi, walau teruk macam mana pun kehidupan melanggar kita, menghentam kita, okey, sebab apa tahu? Sebab selepas kita melepasi dugaan tersebut, insya-Allah ada sesuatu yang lebih baik yang Allah nak berikan. Okey, ingat pesanan saya. Jangan mudah berputus asa walau macam mana dugaan yang datang, bertahan, bersabar, okey, dan go through keadaan tersebut akan membantu anda untuk capai perkara yang anda sebenarnya tak sangka-sangka. Allah uji kita dan kemudian Allah beri kita sesuatu yang lebih baik. Okey? Setuju tak kalau saya katakan apa yang anda hadapi tahun 2020 sangat-sangat menyakitkan anda, tetapi selepas anda lalui dengan kesabaran, sebenarnya ada sesuatu benda yang anda dapat lagi. Anda dapat, Allah bagi. Allah bagi tu, Allah bagi ni. Kalau anda boleh tulis balik, apakah rezeki, nikmat yang Allah bagi selepas Allah duga anda, okey, sebenarnya adalah sesuatu perkara yang anda tidak pernah sangka. Okey, tak pernah sangka. Okey, itu adalah perkara yang saya belajar, yang saya nampak dalam diri saya, yang saya nak kongsikan dengan anda. Kalau anda rasa perkara yang sama, bagus. Kalau anda tak rasa perkara yang sama, it's okay. Ini adalah perkongsian saya. Apa yang saya hadapi adalah sabar tu, jangan give up adalah sangat-sangat penting dalam melalui dugaan, okey, ujian, okey, pada tahun 2020, dan kita nak masuk ke tahun 2021. Kita tak tahu apakah cabaran dugaan yang kita akan hadapi, tetapi insya-Allah kalau kita kuat, kita tidak berputus asa, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Okey, ibarat macam orang kata hujan, teruknya hujan lebat, tetapi selepas hujan lebat reda, okey, akan timbulnya pelangi selepas hujan. Okey, kita akan nampak pelangi yang indah selepas hujan. Macam itulah dugaan sebenarnya, dan nak beritahu anda, tidak akan berlaku hujan tanpa henti. Okey, sebab kalau kita belajar sains, hujan tu datang dari mana? Hujan yang turun dari langit tu, yang turun, hujan yang turun bagaikan mutiara. Okey, dah menyanyi pula saya. Okey, alright. So, hujan tu yang turun tu sebenarnya daripada awan. Okey, dia berlaku penguapan daripada bawah ni, daripada bumi naik ke atas, kemudian dia jadi awan, dia jadi terlalu berat, kemudian dia turun balik. Okey, bila dia turun balik tu, jadilah hujan. Dan bila habis segala air tu, maka akan terhentilah hujan. Hujan tidak akan berlaku selama-lamanya. InsyaAllah tidak akan berlaku selama-lamanya. Alright, dia sampai satu masa akan berhenti. Begitulah dugaan dalam hidup kita. Sewaktu kita menghadapi dugaan, kita rasa macam takkan berhenti dugaan tersebut. Akan terasa terlalu lama untuk kita hadapi. Tetapi sebenarnya dugaan akan terhenti. Okey, jadi jangan berputus asa. Okey, teruskan lalui. Selepas hujan yang berhenti tu, kita akan dapat lebih banyak lagi manfaat, kita akan dapat lebih banyak rezeki, kita akan dapat lebih banyak nikmat yang kita tidak sangka-sangka, yang kita tidak pernah nampak. Okey? Boleh tak? Okey, alright? Nyanyi pun sedap, ai. Jangan gitu, alright? Syamsuria Alamsah, bersemangat Sifu menyanyi. Alright. Ikin Nur, ini adalah anugerah yang Allah bagi pada saya untuk belajar dengan Tuan Nizam. Moga Tuan Nizam dapat mencurahkan segala ilmu buat kami, insya-Allah. Okay, alright. So, next. Okay, itu poin yang keberapa dah ni? Poin yang ke 5 ke 6? Kelima. Okay, kelima, jangan berputus asa. Tulis dekat ruangan komen, jangan berputus asa. Okay? Boleh tak? Alright, Yurita Yakimin. People never fail, they just give up. Betul tu. Tak pernah gagal, mereka hanya berputus asa. Betul, okey? Okay, alright. Nick Faizal, setiap kesusahan akan diikuti dengan kesenangan. Surah Insyirah. Alright. Muhammad Wira, betul tu tuan. Dalam krisis ni saya bertemu dengan saham Masri, cuma belum ada kekuatan lagi untuk trade saham. InsyaAllah tahun 2021 ni akan bermula langkah seterusnya, insyaAllah. Okay, alright? Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya. Ada 360 orang yang sedang menonton. Alright? So, bantu saya klik button share. Klik button share banyak-banyak. Alright? Saya nak share 5 lagi point. Okay, 5 point malam ni. Betul-betul saya nak share sebanyak mungkin yang boleh. Yang kita boleh jadikan pedoman. Sama-sama kita beringat.
Okay, saya belajar tahun 2020 ni dan macam mana saya nak gunakan ilmu-ilmu yang saya pelajari pada tahun 2020 ni untuk tahun 2021 saya, insya-Allah. Okay, alright, terima kasih yang komen suara sedap. Terima kasih. Dah lama saya tak menyanyi. Dulu saya sebelum menjadi seorang coach saham, selain sebelum saya menjadi seorang pharmacist, saya juga adalah seorang penyanyi di YouTube. Saya ada YouTube channel saya menyanyi pakai gitar. Okay, alright. So sekarang dah pencen dah. Okay, alright. Dina Talib, patutlah Johor banjir. Tuan, jangan marah nanti kena jual. Okay, alright, okay. So kena stop nyanyi Jangan nyanyi lagi. Okay, nanti banjir lagi teruk. Okay. Alright, so next. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda malam ni? Malam ni adalah yang keenam. Okay, so yang keenam ni penting. Okay. Yang keenam, poin saya adalah apa yang saya belajar pada tahun 2020 adalah pentingnya untuk berada dalam circle mentor yang power. Okay, tuliskan nombor 6. Pentingnya untuk berada dalam circle mentor yang power. Okay? Circle mentor yang power akan membantu kita survive keadaan yang sukar. Okay? Mentor, circle mentor. Kita ada mentor dan dia sebenarnya circle dia. Kita nak circle dia. Okay? Dia membantu kita untuk survive keadaan yang sukar. Okay? So, the issue adalah apabila kita bersendirian. Bila kita duduk sorang-sorang, kita akan jadi lebih fragile. Fragile ni maksudnya rapuh. Kita senang down, kita akan senang give up. Okay? Kita akan senang hilang arah, hilang tumpuan kita. Okay? Bila kita bersendirian. Okay? So, sangat penting untuk kita cari circle yang positif. Yang kita nak duduk dalamnya, kita nak duduk bersama dengan orang yang berjaya, orang yang nak berjaya, dan itulah sebenarnya rahsia macam mana nak survive pada tahun 2020 yang saya rasa penting untuk saya bawa ke tahun 2021. Okay? Dan yang penting sekali adalah kita kena berada dalam circle yang positif, yang dalam circle mentor yang power. Bukan ketika kita tengah susah baru kita fikir nak masuk circle. Kita kena masuk dalam circle sebelum kita susah. Okay? Supaya kita boleh lalui keadaan yang susah, keadaan yang mencabar dengan lebih baik lagi. Okay? So, untuk berada dalam circle, dalam community, dalam jemaah yang strong, itulah rahsia dia macam mana kita nak survive pada tahun 2020. Alhamdulillah, saya pada tahun 2019, akhir tahun 2019, antara keputusan yang penting yang saya buat adalah untuk upgrade circle saya, untuk berada dalam circle orang yang lebih berjaya. Okay, for sure saya spend a lot of money untuk berada dalam circle. Saya spend RM100,000 untuk berada dalam circle yang lebih power, okay, yang lebih berjaya. Okay, dan Alhamdulillah saya rasa itu antara perkara yang menyebabkan saya survive dengan lebih baik, grow, berkembang dengan lebih cepat pada tahun 2020. Dan anda boleh lihat sendiri macam mana tim saya, tim Saham Masri, tim Wealth Academy Sdn Bhd grow dengan sangat-sangat cepat pada tahun 2020 because kita berada dalam circle yang positif, kita berada dalam circle orang yang nak berjaya. Okay, bukan circle orang yang membunuh kita. Okay, so ramai orang masalah dia duduk dalam circle yang tidak betul, circle yang negatif, circle yang menjatuhkan dia. Okay, menyebabkan dia sangat-sangat sukar. Dahlah situasi kat luar sana sukar, dia pun berada dalam circle yang negatif, menyebabkan dia terperangkap dan terperangkap terus dalam keadaan yang sukar. Okay, so kalau kita nak berjaya pada tahun 2021, apa mindset yang kita perlu ada adalah kita nak cari circle yang boleh membantu kita untuk grow, untuk pegang kita ketika waktu kita sukar, ketika waktu kita down, kita bersama dalam grup yang positif. Itulah perkara yang kita nak buat pada tahun 2021. Kalau anda tak nak buat, saya buat. Saya akan buat, saya akan berada dalam circle-circle yang positif. Alright, kalau saya sendiri, saya akan berada dalam circle yang berjaya, lebih berjaya daripada saya. Kalau untuk student-student saya nak berada dengan mereka untuk support mereka grow dan jadikan mereka orang yang lebih berjaya supaya mereka boleh bina komuniti yang lebih berjaya. That's benda yang kita buat dalam Saham Masri pada tahun 2021. Okay? Alright. Kunita, berada dalam circle mentor yang power amat penting. Alright. Ali Shuaib, modal 100k untuk berjaya. Dia bukan masalah 100k modal, tetapi anda fikir macam mana anda boleh upgrade to the next level dengan circle yang lebih power mengikut kapasiti anda, naik sikit-sikit. Jangan ikut saya punya level 100,000. Okey, anda punya level mungkin RM1,500, mungkin level RM4,000, mungkin level RM10,000. Okey lah, alright, tetapi anda mesti ada circle yang lebih positif, yang lebih berjaya daripada anda.
ianya akan mengubah kehidupan anda, insya-Allah. Okay, alright. Dina Talib, tuan tim tuan sangat positif dan proaktif, sangat fleksibel dan banyak membantu. Syekh Idrus, bila collapse kena bangun untuk berjaya, betul? Nick Faizal, aura power berjangkit-jangkit, betul tu. Afidah, kalau kita nak berjaya 2021, kita kena cari circle yang positif, betul? Alright, Ridwan Aziz, masuk seawal mungkin, okay, supaya kita dapat lalui keadaan yang sukar dengan lebih baik lagi, okay? Boleh tak semua? So far okay ke? Adakah kita okay? Adakah kita nak break rehat sekejap ke? Ataupun macam mana? Okay, alright. So, sebelum saya teruskan, kita dah share tadi ada 6 point. Saya dah share 6 point. Sebelum saya kongsikan lagi 3 point, 7, 8, 9, 10, 4 point. Okay, sebelum saya kongsikan 4 lagi point bersama dengan anda, just nak maklumkan, insya-Allah pada tahun 2021 ni, pada bulan Februari 2021, insya-Allah bulan depan kita akan ada program seminar saham. Okay, yang saya sendiri akan kendalikan. Siapa yang nak belajar saham, nak jumpa saya, berdepan dengan saya, belajar. Okay, insya-Allah kita akan buat julung-julung kalinya, insya-Allah, program Expert Saham Mastery. Okay, Expert Saham Mastery yang dirindui akan kembali semula. InsyaAllah kita plan pada 7 Februari 2021. 7 Februari tu AJL kan, anugerah juara lagu kan, malam kan. Pagi kita belajar saham, malam kita dengar lagu, okay? Alright, so InsyaAllah akan berlangsung pada 7 Februari 2021 live event seminar. Okay, insyaAllah kita akan buat di Johor Bahru. Okay, dan tempat dia insyaAllah dah hampir confirm. Saya tak boleh announce sekarang di mana lokasinya. Tetapi lokasinya insyaAllah di Center City Johor Bahru. Okay, kita akan buat program Expert Saham Mastery. Siapa yang nak belajar, siapa yang nak buat duit dalam saham, siapa yang nak belajar daripada zero knowledge ni, anda tak tahu apa-apa, nak belajar cara buat kajian saham, insyaAllah kita ada program Expert Saham Mastery. Tetapi terhad kepada 50 orang yang terawal sahaja yang mendaftar. So, link pendaftaran kita dah buka. Tetapi insyaAllah esok Cik Wani kita yang akan handle program Expert Saham Mastery akan buat announcement tentang program-program yang kita akan kendalikan pada tahun 2021. Okay, so itu announcement yang pertama. Nanti di akhir session ni, saya ada satu lagi announcement untuk anda. Okay, siapa yang nak belajar saham, ada satu lagi announcement yang lagi best. So, pastikan anda tonton sesi live ini sampai habis. Jangan ke mana-mana. Jangan tinggalkan saya. Okay, sebab saya nak kongsikan dengan anda apa yang anda boleh dapat dalam program-program Saham Mastery. Boleh tak? Alright? Okay, Jusli Mukmin. Okay, lock date. Siapa nak Expert Saham Mastery? Siapa berminat nak belajar saham bersama dengan saya secara langsung, berdepan, sama satu hari. Satu hari daripada pagi sampai petang kita akan spend masa untuk belajar saham. Siapa nak, komen nak di ruangan komen. Komen dulu nak. Okay, kita nak tengok siapa yang berminat. Okay? Alright. Muhammad Syafiq Ibrahim Shah Alam. Kita tak buat di Shah Alam sebab jadual saya agak pack tahun 2021 ni. Okey, jadi kita hanya boleh buat program di Johor Bahru saja. Okey, jemputlah datang ke Johor Bahru. Okey, jemputlah datang di negeri yang sangat-sangat best ni. Okey, so jemput datang. Okey, kita beritahu makluman awal supaya anda boleh buat perancangan kalau anda nak datang. Okey, boleh. Alright, Muhammad Yusri saya nak, Nur Azura Abdul Razak nak. Faizal Buang, bila tu? Nak. Okey, insyaAllah pada 7 Februari 2021. Okey, 7 hari bulan 2 insyaAllah. Hari Ahad. Okey. Makmin nak, ESM I follow insyaAllah. Okey. Alright, so next. Okey, next. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah apakah 10 perkara yang saya belajar pada tahun 2020. Saya baru sharekan anda 6 point. Jom kita teruskan dengan point yang ke-7. Okey, alright. So, point yang ke-7 adalah apa yang saya belajar pada tahun 2020 yang saya nak kongsikan dengan lebih ramai orang adalah anda perlu fokus kuasai ilmu jana wang. Okey, right. So, ini menarik ni. Okey, fokus kuasai ilmu jana wang. Okey, pada tahun 2020 selepas COVID-19 melanda, after PKP lockdown, satu Malaysia lockdown, apa yang berlaku adalah kita berlaku satu krisis lagi, krisis kerjaya di Malaysia. Okay, ramai orang kena buang kerja, ramai orang kena retrench, kena buang, kena retrench samalah. Ramai orang terpaksa berhenti kerja, ramai orang yang nak kerja tetapi majikan dia minta dia berhenti, okay, sebab tak mampu nak tanggung, okay, dan ramai juga orang yang
memang sebelum PKP lagi tak ada kerja, menganggur, memang tak ada kerja. Okey, ada juga orang yang buat Grab full time tetapi kehilangan sumber pendapatan because of PKP. Okey, dan selepas PKP juga Grab juga saya selalu naik Grab selepas PKP ni. Saya tanya, macam mana lepas PKP? Okey tak Grab? Dia kata slow, very slow. Dekat JB, because banyak passenger, orang yang menggunakan Grab adalah orang yang nak pergi kerja dekat CIQ, nak pergi kerja ke Singapura. Jadi bila border tutup, memang Grab sendu, kita cakap. Okay, orang yang nak pergi ke airport pun tak ramai, orang yang nak pergi dekat stesen bas pun tak ramai. Okay, jadi ramai orang kehilangan sumber pendapatan. Okay, jadi apa yang berlaku pada tahun 2020 yang saya nampak adalah kita kena fokus untuk kuasai ilmu jana wang. Ilmu yang bolehkan kita buat duit kita di hujung jari kita. Kita boleh buat duit kita sendiri. Okay, so itu adalah perkara yang kita perlu fokuskan. Sebab let's face it, okay, duit memang diperlukan. Sebab duit diperlukan untuk beli makanan, okay, untuk bayar bil, okay, untuk bayar sewa, untuk bayar rumah, kereta dan sebagainya. Okay, jadi kita perlukan duit. Okay, memang perlukan duit. Jadi kita kena cari jalan macam mana kita boleh jana pendapatan. Okay, dan apa yang menarik tentang wang adalah wang memberikan anda kuasa. Okay, wang memberikan anda kuasa untuk membantu orang lain. Okay, wang memberikan anda kuasa untuk memberi. Okay, bayangkan boleh beri bila anda ada wang. Okay, kuasa wang akan memberi anda kuasa untuk melindungi. Okay, ingat kuasa akan memberikan wang akan memberikan anda kuasa. Okay, wang akan memberikan anda kuasa untuk membantu. Wang akan memberi anda kuasa untuk memberi. Wang akan memberi kuasa anda. Wang akan memberi kuasa kepada anda untuk melindungi. Okay, so ini adalah kuasa wang. Okay, jadi belajar ilmu yang boleh membantu anda untuk menjana wang yang lebih banyak. Apa sahaja perkara dekat luar sana, kalau ada opportunity yang membantukan anda untuk generate your own income, anda kena belajar. Okay, anda kena kuasai ilmu tersebut sebab ianya akan membantu anda survive. Sebab nak minta kerja dah susah. Kalau dapat kerja pun tak dapat nak gaji yang besar-besar. Okay, semua gaji kena potong. Okay, jadi nak tak nak, kalau dapat kerja, kalau ada kerja pun dah syukur baik. Tapi kalau tak ada kerja, macam mana kita nak generate income kita sendiri? Mungkin kita belajar buat online business, kita belajar jadi dropshipper, kita boleh belajar saham dengan modal yang kecil. Okay, so semua tu adalah benda-benda yang kita kena fokuskan. Starting sekarang ni kena start fokus. Macam mana nak jadi orang yang boleh jana wang dari semudah menggunakan smartphone mungkin ataupun laptop. Okay, sangat penting untuk kita lakukannya. Okay, alright, Afidaha. Wang memberikan anda kuasa memberi, membantu, melindungi. Betul tu. Okay, alright. Okay, alright. Syed Idrus, yakin Allah akan beri yang lebih baik selepas hilang pekerja. Hilang kerja, PSM adalah peluang saya. Muhammad Yusri, sebelum ni buat seminar di KL, ada join tapi tak dapat join yang bayar punya. Okay, alright. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Alright, dan awan biru, saya nak berjaya. Okay, alright. Terbaik. Okay, alright. So, ingat pesanan saya, nombor 7 adalah kuasai ilmu jana wang. Okay, alright. So, nombor 8. Boleh kita teruskan dengan nombor 8 tak? Kita laju sikit boleh? Saya dah berlangsung secara live selama berapa minit ni? Saya dah go live lebih kurang 40 minit, 45 minit dah. Ke lebih? Lebih 45 minit saya rasa. Lebih sejam kot. Okay, alright. Lama ni saya live ni. Boleh follow ke ni? Okay. So, ini adalah Pillow Talk yang special, extended. Pillow Talk extended with Nizam Malik. Kenapa lama? Kalau ada orang tanya, kenapa lama malam ni live? Sebab saya ada nyanyi sikit tadi. Sebab tu ada masa tambahan sikit. Okay? Boleh tak? Okay, alright. So, jom kita teruskan. Kita nak tengok apakah poin saya yang ke-8. Apakah yang saya belajar pada tahun 2020. Okay? So, yang ke-8 ni, mungkin anda tak pernah dengar. Okay, tetapi saya nak sebut dekat sini adalah wealth is no more a luxury. Sekali lagi, wealth is no more a luxury but a necessity. Okay? Saya ulang sekali lagi. Wealth is no more a luxury but a necessity. Okay? Dalam bahasa Melayu adalah kekayaan bukan lagi satu kemewahan
tetapi keperluan. Okay? So, ramai orang dia fikir bila jadi kaya ni kita akan lupa diri dan bermewah-mewahan. Okay? Tetapi jika kita lihat kekayaan dari sudut yang lebih positif, maka kekayaan itu akan memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Okay, alright? So, pastikan sebelum anda menjadi kaya, pastikan anda betulkan dulu niat dan mindset anda terhadap kekayaan. Okey, kekayaan kalau kita dapat, kita gunakan untuk kebaikan, maka kekayaan itu akan menjadi manfaat. Okey, kita boleh bantu lebih ramai orang. Dan cuba anda bayangkan, kalau dekat Malaysia ni ramai orang miskin, ramai orang susah. Bagus ke tak bagus? Bagus ataupun tidak? Kalau semua orang susah, semua orang miskin, tak ada siapa yang boleh tolong orang lain. Senang ke susah? Okay, pastinya susah sebab semua orang tak ada kewangan yang baik. Ataupun dekat dalam satu komuniti tu, dalam satu taman tu, semua orang susah. Okay, jadi susahlah keadaan tersebut. Tetapi bayangkan kalau ramai orang adalah orang kaya, orang yang boleh memberi, orang yang boleh membantu, orang yang boleh membeli. Okay, perniagaan. Maksudnya orang berniaga kita boleh beli. Okay, bayangkan kalau anda tengok, kalau semua orang tak kaya, tak ada orang kaya ke, kalau anda buka bisnes, jual pisang goreng tepi jalan, tapi tak ada orang beli, sedih tak? Okay? Mungkin sebab orang tak ada duit, macam mana nak beli? Tetapi kalau ada ramai orang berduit, orang yang ada kekayaan, ada kekuatan kewangan, ada lebihan, maka mereka boleh datang dan beli pisang goreng yang anda jual. Dan kalau mereka beli pisang goreng banyak pun, because of ada duit, bukan mereka mesti makan pisang goreng tu semua. Mungkin mereka akan bawa pisang goreng tu dan beri kepada orang lain makan. Okay, boleh sedekah pada orang lain. Jadi kekayaan tu adalah sesuatu perkara yang bagus. Okay, jadi kita perlukan lebih ramai orang yang kaya yang boleh membantu orang yang susah. Okay, jadi jom kita sematkan dalam diri kita untuk jadi orang yang lebih kaya, orang yang lebih berjaya, orang yang lebih dapat membantu orang dekat luar sana. Okey, dan boleh bantu keluarga kita, boleh bantu ibu bapa kita. Mesti ada mindset macam tu pada tahun 2021. Jadi bila kita ada mindset macam tu, barulah kita akan cari jalan macam mana nak buat duit lagi banyak. Sebab kita buat duit lagi banyak bukan untuk kita makan seorang-seorang, tetapi untuk kita bantu lebih ramai orang dekat luar sana. Okey, dan jadikan dunia ni, jadikan Malaysia ni tempat yang lebih baik untuk didiami, okey, untuk mengelakkan daripada masalah-masalah lain yang berlaku. For sure, ada orang cakap, Nizam, bukan semua masalah boleh selesai dengan duit lah. Okey, memang betul. Kita bukan nak selesaikan semua masalah dengan duit. Tetapi bila ada duit, insyaAllah ada banyak masalah yang boleh diselesaikan. Dan masalah yang tak boleh diselesaikan dengan duit, kita bincang cara macam mana nak selesaikannya. Okey, tetapi yang penting adalah kita nak buat supaya money is no more a problem. Okay, itu adalah sesuatu keadaan yang saya sendiri pegang, which is financial freedom, di mana money is no more a problem. Kita boleh bayar sebab kita mampu nak bayar. Kita beli sesuatu makanan sebab kita nak beli, bukan kita terpaksa beli itu sahaja. Kita boleh pilih makanan A, makanan B, makanan C, kita boleh pilih nak beli yang mana, sebab bukan sebab dia sedap ke ataupun tak. Sebab kita pilih nak makan yang tu, yang pasti halal lah. Okay, dan kita boleh bayar apa yang kita nak makan, basically. Okay, dan for sure keluarga kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita, bila kita ada kewangan yang baik. Okay, alright, boleh tak semua? Dina Talib, kita perlukan lebih ramai orang kaya untuk membantu orang yang susah, orang yang memerlukan dekat luar sana. Okay, dan tak salah. Sebab tu dalam Islam ada konsep zakat. Okay, konsep zakat adalah orang yang kaya, orang yang berharta, orang yang berduit, dia bayar zakat dan zakat tersebut disalurkan kepada orang yang susah, orang yang memerlukan, orang yang dalam list-list penerima zakat. Jadi zakat tu adalah contoh di mana orang kaya bantu orang susah. Okay, jadi tak salah untuk jadi orang kaya. Okay, sebenarnya. Jadi kita kena betulkan mindset kita. Orang kaya ni tak baik lah, apa semua kena betulkan. Pada tahun 2021 ni, kita kena usaha untuk jadi orang kaya, untuk kita jadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang ramai di luar sana. Boleh ke boleh ni? Adakah anda setuju? Adakah anda okey? Adakah anda okey dengan perkongsian saya ni? Okey? Nik Faizal, kekayaan yang memberi manfaat, berzakat dan bersedekah. Betul tu. Dextrosilus, setkan dalam minda untuk jadi pembayar zakat tegar. Betul tu. Faisal Juki, salam Tuan Nizam. Mentor Tuan Nizam Zam Saham ke? Betul tu. Tuan Zam Saham mentor saya untuk saham, pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay. Alright. Rasa bersemangat pula cakap pasal duit dan kekayaan ni. Okay.
Bukan semangat nak jadi kaya gila kaya, tetapi adalah untuk kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Okey, best tak kalau ada orang datang kepada anda dan cakap terima kasih? Best tak kalau ada orang cakap beri penghargaan kepada bantuan anda? Seronok tak rasanya? Bukan kita nak rasa besar diri tau. Kita rasa seronok sebab kita boleh tolong orang. Kita boleh tolong ibu bapa kita. Kita boleh tolong adik-beradik kita. Mereka cakap terima kasih. Kita seronok. Kita bantu orang. Okay, bukan kita buat benda salah, tolong orang. Jadi benda tu benda baik. Tetapi bukanlah untuk kita berbangga-bangga, nak kata kita ni hebat, orang lain tu rendah. Tidak. Tetapi kita nak ada sikap untuk bantu orang. Okay, mana sahaja orang perlu bantuan, kita boleh berikan bantuan. Okay, kita ibarat superhero yang menolong orang ketika susah. Okay, nampak je orang susah, kita boleh pergi tolong. Nampak orang susah, pergi tolong. Macam Ustaz Abid Liu. Okay, alright. Boleh tak semua ni? Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang setuju. Okay, alright. Yang terbaik untuk anda semua malam ni. Okay, alright. So, kita ada 2 poin lagi. Adakah anda ready? Okay, adakah anda ready untuk 2 poin saya malam ni? Okay, alright. Siapa yang dah nak tidur tu, pastikan anda baring. Sebelum anda tidur, dengar apa yang saya nak cakap. Tak tengok muka saya pun tak apa. Yang penting anda dengar suara saya. Boleh pakai earphone. Dengarkan suara-suara saya yang mencengkam jiwa anda. Cewah gitu. Okay, alright. So, next. Kita tengok nombor 9. Okey, poin saya yang ke-9. Kalau anda masih lagi bersama dengan saya, anda boleh tuliskan dekat ruangan komen apakah yang saya kongsikan malam ni. Okey, nombor 9. Apa yang saya belajar pada tahun 2020 adalah jauhkan perselisihan dan pergaduhan, tapi utamakan perpaduan. Ni penting ni tahun 2020 saya belajar. Okey. So perselisihan dan pergaduhan sangat-sangat merugikan. Bila kita berselisih, bila kita bergaduh, kita bermasam muka, banyak sangat yang merugikan kita. Okey. So belajar rendahkan ego kita. Okey, rendahkan ego, jangan kita besar kepala, jangan kita rasa kita ni lebih hebat daripada orang lain, tetapi kita menghargai orang lain. Okey, yang baiklah, orang yang baiklah for sure. Okey, dan jangan cari musuh, tapi fokus kepada persahabatan, semangat ukhuwah dan juga silaturahim. Ini yang saya belajar pada tahun 2020, yang mana perkara ni kalau kita perhatikan, ianya membantu kita untuk survive dalam keadaan yang mencabar. Sebab kita tak boleh nak hidup seorang diri. Kita perlukan sokongan orang lain, kita perlukan bantuan orang lain, kita perlukan support daripada orang sekeliling kita. Jadi kalau kita bercari masalah dengan orang, kita bergaduh dengan orang, tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, maka kita yang akan susah sebenarnya. Okay? So sebagai contoh, dalam dunia saham, okay, pada bulan Mac ke bulan April, saya tak ingat, masa tempoh PKP saya ingat lagi. Okay, kita ada buat sesi sembang santai. Ada 4 sifu saham bergabung tenaga dalam satu frame. Saya, Nizam Malik, Chef Saham, Jamil Baharom dan juga Mahir Saham. Kita berkongsi frame 4 orang dan kita ada bahagi 4 frame ni kita bercakap bersama, sembang santai dalam sesi live di Nizam Malik page, dekat page Jamil Baharom, dekat page Mahir Saham, dekat page Chef Saham. Ini semua sahabat-sahabat saya dalam dunia saham. Okay, kita sama-sama share the same passion, share the same minat yang sama dalam pelaburan saham ni. Okey, so kita buat program sembang santai. Okey, ketika ramai orang bergaduh, ketika ramai orang mencari pasal antara satu sama lain, kita berpadu bersama. 4 orang berpadu. Okey, kita punya followers semua boleh tengok kita sama-sama. Okey, bagi anda yang belum tonton video tu, anda boleh pergi ke YouTube channel Saham Mastery. Kita ada rekod video tersebut dan share dekat situ secara percuma. Anda boleh tonton perkongsian. Okey, dan itu berlaku ketika dalam tempoh PKP pada tahun 2020. Okey, so apa yang saya belajar pada tahun 2020 adalah kita jauhkan perselisihan dan pergaduhan, tapi utamakan perpaduan. Okey, dengan sesiapa sahaja orang dekat luar sana, dengan keluarga kita, eratkan balik silaturahim. Dengan kawan-kawan kita, rapatkan ukhuwah. Jangan bergaduh-gaduh, jangan bermasam muka, sebab ianya merugikan diri kita. Okey, boleh tak? Okay, alright. Okay, alright. Okey, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya. Okey, poin saya yang ke-9 adalah jauhkan perselisihan dan juga pergaduhan. Okey, so
poin saya yang ke-10, kita dah sampai ke poin yang terakhir, okay, yang saya nak kongsikan dengan anda. Okay, tetapi pastikan anda stay sampai akhir sebab saya ada satu lagi makluman, satu lagi announcement yang saya nak berikan kepada anda. Excited saya nak share dengan anda pasal satu program lagi ni. Okay, dan kalau anda nak tahu, pastikan anda stay sampai habis. Boleh? Alright. Okay, alright. So, yang terakhir adalah poin saya yang terakhir, apakah 10 perkara yang saya belajar, apakah 10 perkara yang saya muhasabah pada tahun 2020 adalah banyakkan bersabar dengan dugaan. Okey, so kita balik semula kepada dugaan yang melanda. Saya percaya dugaan ni datang setiap hari, kita rasa stres setiap hari, kita rasa down setiap hari, tapi kena banyakkan bersabar dengan dugaan. Okey, dan sangat penting untuk kita didik sifat sabar dalam diri kita. Okay, dan orang yang kuat sabar adalah orang yang menang di akhirnya. Okay, kalau kita tak banyak sabar, kita tak bertahan, okay, kita tak boleh bertenang, maka kita akan kehilangan banyak kebaikan dalam diri kita. Kita akan kehilangan banyak perkara yang penting dalam hidup kita. Okay, so banyakkan bersabar dalam diri kita. Okay, dan ada satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, jadi bayangkan kalau kita ni sabar, ada dugaan kita sabar, okay, kita trade saham kita sabar, dia sebenarnya Allah bersama dengan kita. Okey, so bayangkan kalaulah ada orang terkenal dekat Malaysia ni dan tiba-tiba ambil gambar dengan saya lah, contoh, dengan ambil gambar dengan anda. So orang terus rasa macam, wow, powernya kita sebab kita boleh berkawan dengan orang yang hebat dekat sebelah kita tu. Okay? Tetapi apa terjadi sekiranya Allah bersama dengan kita? Okay? Power ke tak power? Allah bersama, okay? Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okay? Jadi kalau kita ni manusia biasa yang lalai, yang banyak masalah, yang banyak kekurangan, banyak dosa, tetapi Allah bersama dengan kita, senang tak kita nak lalui kehidupan ni? Senang tak kita nak menghadapi cabaran dan dugaan? Senang tak kita nak jadi orang yang lebih berjaya? Of course, insya-Allah 100% sure lebih mudah lagi. Okay? So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak berdamping dengan Allah? Macam mana kita nak bersama dengan Allah? Jawapannya adalah kita kena didik sifat sabar dalam diri kita. Jangan cepat melenting. Kalau sikit-sikit masalah terus marah-marah. Jangan. Jadi orang yang sabar. Okay, jadi macam Nizam Malik. Tak banyak marah-marah. Kena sabar-sabar. Okay? Alright, so insya-Allah bila kita sabar, kita akan jadi orang yang lebih baik. Kita akan kawal diri kita daripada bertindak perkara yang merugikan diri kita. Okay, dan insya-Allah kita akan dapat banyak kebaikan dengan bersabar. Jadilah orang yang sabar. Orang yang sabar ni sentiasa menang di akhirnya. Okey, dan insya-Allah kehidupan kita akan jadi lebih baik. Kita akan jadi lebih ceria. Kita akan jadi lebih muda. Kita akan jadi lebih sihat. Okey, dan banyak kebaikan apabila kita banyak bersabar. Okey, boleh tak? Adakah anda bersama dengan saya? Adakah anda setuju dengan 10 poin yang saya kongsikan? Dengan saya nak recap balik kepada anda. So, apakah 10 poin yang saya kongsikan kepada anda? Yang pertama adalah anything can happen in this life and also in the stock market. Okay, jadi anything can happen. So, yang kedua adalah adapt and change to survive. Okay, anda kena adapt, anda kena berubah untuk survive keadaan semasa. Yang ketiga, lebih ramai jutawan lahir selepas berlakunya krisis. Adakah anda bersedia untuk jadi jutawan pada krisis yang akan datang atau sekiranya berlaku krisis pada masa akan datang? Okey. Yang keempat, nak hilang dah suara saya ni, okey. Yang keempat, lakukan apa yang anda minati dan jadikan ia wang yang banyak. Buat benda yang anda suka. Cari apa passion anda. Cari apa yang anda minati. Okey, dan minatilah benda yang boleh menghasilkan duit, insya-Allah, okey. Yang kelima, jangan berputus asa. Yang keenam, pentingnya untuk berada dalam circle mentor yang power. Adakah anda berada dalam circle mentor yang power? Itu yang saya belajar. Kalau anda nak berjaya, insya-Allah pastikan anda berada dalam circle mentor yang betul, mentor yang power. Yang ketujuh, kuasai ilmu jana wang. Okay, kita kehilangan kerja, kita kehilangan peluang, tapi kita boleh jana wang dan kita kena belajar ilmu jana wang dari pasaran saham contohnya, dalam online business, dropshipper dan sebagainya. Okay? Nombor 8,
Wealth is no more a luxury but a necessity. Kekayaan bukan lagi satu kemewahan tetapi keperluan. Okay, so kita belajar macam mana nak membina kekayaan. Okay, dan kita gunakan kekayaan untuk kebaikan. Okay, dan yang kesembilan, jauhkan perselisihan dan pergaduhan tapi utamakan perpaduan. Okay, jangan bergaduh, jangan berselisih, tetapi carilah kawan, buat kawan, okay, dan jaga hubungan silaturahim dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita. InsyaAllah kita akan berjaya dengan lebih banyak lagi. Okay, jaga hubungan dengan ibu bapa kita, dengan mak ayah kita. Lepas live ni, pastikan anda hubungi mereka, call. Lepas tu minta maaf, salah silap, dan minta mereka doakan anda berjaya, insyaAllah. Okay, kalau boleh minta maaf sambil menangis, lagi power. Okay, nombor 10, banyakkan bersabar dengan dugaan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, insyaAllah. Okay, alright. So itulah 10 perkara yang saya belajar pada tahun 2020. Sebenarnya terlalu banyak perkara yang berlaku. Okay, tetapi dia berputar di tempat yang sama. Okay, dan semoga kita dapat belajar sesuatu yang bermanfaat malam ni dan menjadi pedoman kepada kita semua. Okay, dan kita dapat layari tahun 2021 ni dengan lebih baik lagi, dengan semangat yang lebih baik lagi. Dan saya super excited untuk tahun 2021 ni. Sebab saya melihat terlalu banyak peluang dia akan yang mendatang di masa akan datang ni. Okey, dan saya tak sabar lagi untuk saya suruh orang sabar, saya tak sabar Saya tak sabar lagi untuk lalui tahun 2020 ni dengan lebih baik. Okey. Tetapi insya-Allah, tapi sudah pastinya ada cabaran dan godaan. Okay, kita kena banyak bersabar dan jangan mudah berputus asa. Okay, alright. So yang terakhir, makluman untuk anda semua, saya just nak maklumkan insyaAllah pada 28 Februari 2021, okay, hujung bulan Februari kita akan adakan satu seminar baru yang kita tak pernah adakan, iaitu seminar Warren Secrets. Okay, siapa yang dah belajar Warren Secrets bersama dengan saya dalam webinar Warren Secrets, okay, pada bulan Disember yang lepas, yang rasa tak puas belajar secara online, nak jumpa saya, nak terus dapat belajar direct dengan saya dan nak tanya soalan kepada saya, insyaAllah kita akan ada sesi seminar Warren Secrets di Johor Bahru pada 28 hari bulan 2, kata saat saya. Okay, 28 bulan 2 hari Ahad. Kejap saya check sikit. 28 hari bulan 2, betul. Hujung bulan Februari 2021 kita akan adakan insya-Allah seminar Warren Secrets di Johor Bahru, insya-Allah di Holiday Villa Hotel Johor Bahru. Okey, hotel mewah di Johor Bahru. Kita akan adakan program tersebut terhad kepada 150 orang peserta terawal. Okey, so insya-Allah minggu depan tim Saham Masri akan open registration untuk seminar Warren Secrets. Pastikan anda jadi orang yang terawal mendaftar dan berada dalam program tersebut, dan insya-Allah kita akan belajar lebih banyak lagi tentang cara jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okey, seminar Warren Secrets akan berlaku secara eksklusif pada 28 hari bulan 2 hanya di Johor Bahru, tidak ada di negeri lain. Okey, so anda boleh plan untuk datang ke Johor Bahru. Okey, dan insya-Allah nanti tim Saham Masri akan buat live setiap hari untuk maklumkan berkaitan dengan program yang kita akan kendalikan pada tahun 2021. Okey, so insyaAllah 28 hari bulan 2 2021 seminar Warren Secrets di Holiday Villa Johor Bahru, insyaAllah. Okey, alright. So setakat ini sahaja untuk sesi live pada malam ni. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang bersama dengan saya Nizam Malik. All the best untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye. दिल से कुछ है कहना, दिल से अब ना दूर रहना, दिल की बस यही गुजारिश है। धड़कनों की सुननी बातें जो लबों से कह न पाते, दिल की बस यही गुजारिश है।
जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना मुझे, वरना है मर जाना। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना मुझे, वरना है मर जाना। मेरे इरादों ने तय कर लिया, जरा भी अब न रहे दरमिया। मेरी वफाओं की है ये अदा, कर हो जुदा हो जाऊं फना। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना मुझे, वरना है मर जाना। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जी